Dalam perkembangan semasa kita meneliti perkembangan perdebatan dalam Dewan Rakyat, pastinya banyak sorotan yang kita berikan, khususnya melihat kepada isu-isu semasa berkait tentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan isu-isu yang melatari kehidupan keseluruhnya. Namun yang juga berlaku di peringkat yang lebih tinggi, khususnya dalam konteks antarabangsa, akan ada pertemuan ataupun lawatan dari pihak Speaker Dewan Rakyat dan delegasinya untuk bertemu dengan rakan sejawat di negara China. Untuk itu, tetamu yang menjadi sorotan pada malam ini adalah Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi Parlimen Malaysia. Tan Sri, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih sempat dalam kesibukan yang ada. Tapi saya sifatkan Tan Sri ini selepas PRU 6 negeri itu, ini kira waktu yang agak damai dan tenanglah untuk kita berbincang perkara yang strategik. Ya. Dalam keadaan kalut itu kita mungkin banyak bercerita tentang perkara yang bersifat taktikal. Menyebut tentang ini, kalau boleh kita mulakan sesi bersama Tan Sri ini untuk melihat elemen yang saya sebutkan tadi. Dikhabarkan Tan Sri akan memimpin delegasi Malaysia, pertemuan rakan sejawat antara Speaker Dewan Rakyat dengan rakan sejawatnya di negara China. Mengapa ini menjadi satu episod yang penting dalam konteks perjalanan parlimen kita, Tan Sri? Terima kasih Saudara Said. Alhamdulillah, terima kasih kepada TM juga. Apabila Speaker China datang pada bulan Mei yang lalu ke parlimen, dia banyak benda yang dia tetamu saya. Banyak kita bincang isu-isu yang telah pun dibawa dalam pertemuan sebelum itu oleh Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden China. Jadi ikutan dari lawatan Perdana Menteri dan juga yang berlaku pada bulan April, kemudian Speaker China turun bulan Mei. Jadi banyak benda yang telah dibincangkan, dia lontarkan, dia kata, Your Excellency, why not jemput ke China? Dan saya menerima invitation daripada dia. Dan secara kebetulan pula berlaku ASEAN Games. Itu dengan berlakunya ASEAN Games itu mungkin secara kebetulan dia pilih waktu ini. Jadi saya menjawab, ya, saya akan pergi dan saya akan mengepalai satu tim ahli parlimen, pemerintah, kerajaan, dan juga saya bawa juga daripada pembangkang. Jadi mewakili Parlimen Malaysia. Jadi insyaAllah saya kira ini akan berlaku pada 22 hari bulan ini. Dan kita akan berada sana hinggalah hujung bulan. Dan banyak agenda telah pun dipersiapkan untuk perbincangan di samping beberapa lawatan yang penting di kawasan-kawasan yang strategik untuk saya lihat, bincang dan akhirnya membawa idea-idea itu balik ke Malaysia untuk dibincangkan bersama dengan teman-teman dalam kerajaan, khususnya Menteri-Menteri Kabinet untuk apa yang boleh kita lakukan. Tan Sri, kalau kita lihat headline-nya juga bukan sekadar lawatan tetapi dikatakan hubungan China dan ASEAN. Mengapa ASEAN? Begini ya, pada tahun 2025 kita akan menjadi pengusi kepada ASEAN. Jadi tahun depan adalah Laos. Jadi sudah tentu di peringkat pemimpinan Perdana Menteri akan uruskan dengan counterparts dia. Tapi di peringkat parlimen dengan parlimen, Speaker Parlimen, sayalah yang akan ke depan. Untuk itu, untuk menjadi pengusi kepada ASEAN ini, persiapan harus saya lakukan sekarang. Dan saya tak nak supaya bila sampai waktunya besok, kita agak terkapai-kapai ke manakah kita nak bawa ASEAN ini. Sebab dalam kunjungan saya ke Eropah, khususnya di Parlimen Eropah, isu ini ditimbulkan. You're going to be next chairman of the ASEAN in 2025. What is your direction? Soalan-soalan ini yang kerap ditanya. Jadi saya terpaksa membuat persiapan sekarang. Kadang harus diingat bahawa kita negara kecil dengan 32 juta jiwa di sini. Sedangkan ASEAN ada 680 juta manusia. Jadi bagaimana kita nak bawa ASEAN ini ke mercu lebih hebat apabila kita jadi chairman dalam keadaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan shift ke Pasifik. Maknanya abad ini adalah abad Asia.
Jadi bagaimana kita nak take position? Saya kira ini semua harus kita bincangkan dan Parlimen mesti bersedia menghadapi situasi ini dan saya tidak mau caught unprepared for that. Jadi saya bincang dengan kawan-kawan, alhamdulillah kawan-kawan memberikan input dan sebagainya dan saban hari saya menerima kunjungan daripada ambassadors. Boleh kata seminggu paling minima pun 4 orang ambassador datang jumpa saya. Dan akhirnya perbincangan itu ke arah itu. Maknanya fokus dunia saya boleh katakan melihat bagaimana kita memimpin ASEAN nanti. Tan Sri, saya harus menyebut ini ya, selalunya kalau kita berdepan dengan speaker Dewan Rakyat, kita akan bercakap soal legislatif. Mungkin ini pertama kalinya saya melihat hadirnya speaker bercakap soal ada elemen diplomasi di situ dan Tan Sri menimbulkan kenyataan, kalau boleh saya petik semula, antaranya menyebut bahawa ahli parlimen harus bersiap sedia untuk nanti 2025 kita memimpin. Apa bentuk persiapannya dalam kerangka ahli parlimen ini dan bagaimana mereka ini akan harus sedar kapasiti sumbangan yang mereka berikan dalam konteks 2025? Ya, harus ingat bila Asia menjadi gergasi nanti pada abad ini suka tidak suka Perdana Menteri telah pun ke hulu ke hilir seluruh dunia. Malah semalam dia di China. Hari ini dia balik. Dan besok dia ke Amerika. Jadi he's a good salesman. Dia menjual harapan ke negara-negara luar dan ia membuahkan hasil yang luar biasa. Sebagai contoh, di China saja akan ada 170 bilion lebih investment yang akan masuk. Dan saya yakin akan diikuti dengan Turki, beberapa negara lain termasuk Eropah dan India. Isunya ialah saya kiranya orang ini datang, benar-benar datang dan melabur 100%. Bayangkan 1 minit. Isunya sekarang ni yang pertama sekali segi psikologi, bersediakah kita menerima pelaburan yang luar biasa besarnya ini dalam masa 4-5 tahun yang akan datang? Ataupun mungkin singkat lagi itu. Yang kedua, bagaimana ahli parlimen harus bertindak pantas untuk memastikan perbahasan kita ni tidak menjurus kepada benda-benda kecil. Kita bercakap pasal gigantic isu ni, berbilion-bilion ini. Segi persediaan human factor, tentang mesin, tentang alam sekitar, tentang sebagai macam-macam yang kita perlu sediakan untuk menyambut kedatangan mereka ini. Jadi saya ingin mengajak ahli parlimen berfikiran kadang-kadang luar daripada kebiasaan. Berfikir di luar kotak. Kita harus menjadi ahli parlimen yang ke depan. Dengan mengikuti keadaan semasa, apa yang berlaku di luar itu bukan sesuatu yang bukan dikotomi lagi. Itu real. Apa yang berlaku di Amerika itulah juga yang akan berlaku di Malaysia. Apa yang berlaku di China itulah juga mesti berlaku di Malaysia. Apatahlah dengan BRICS-nya dan sebagainya. So dunia bergerak pantas. Jadi saya memintalah supaya ahli parlimen kita harus ada kemampuan untuk berbincang isu-isu yang besar ini, khususnya dalam era yang akan berlaku ini, iaitu era Asia ini sebagai negara yang maju, negara yang akan mengapalai dunia untuk itu. Tan Sri bercakap soal keupayaan ahli parlimen. Saya beranggapan bahawa delegasi ini akan ada belahan kedua-dua. Kerajaan dan juga pembangkang. Jadi ini budi bicara Tan Sri memilih barangkali siapa yang menyertai delegasi. Ya, saya membawa juga ahli parlimen daripada kerajaan dan komposisi kerajaan. Juga saya membawa pembangkang. Malah bangkang saya bawa Datuk Awang Penang. Anak muda yang saya nampak ada potensi dan beliau seorang yang kritis dalam isu-isu ini. So supaya beliau sendiri melihat bersama-sama dengan MP kerajaan bagaimana ada benda yang kita boleh bercakaran, tetapi ada benda yang kita kena duduk dan bincang. Sebab at the end of the day is about nation building, membangunkan negara bangsa. Ini bukan siapa pandai, siapa bodoh, siapa cerdik, tidak. Ini isu membangunkan negara bangsa yang akhirnya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, harus menang-menang.
Jadi bagi saya itu penting dan harus ada paradigm shift tentang pemikiran bahawa apabila kita jadi ahli parlimen, kita bukan ahli parlimen bangkang saja, tetapi kita juga harus membangunkan negara kita bersama-sama. Tan Sri, saya mohon sedikit pencerahan kerana kita tahu Yang Amat Perdana Menteri juga agak kerap, ya, agak kerap dan akrab bahkan ke negara China ni. Jadi kita ada satu peringkat pemimpin negara, ketua negara, dan kini kita ada satu delegasi yang dipimpin oleh Speaker Dewan Rakyatnya ke sana. Jadi apa bezanya antara kedua-dua tahap ini dan apa yang boleh kita jangkakan hasil daripada delegasi yang dipimpin oleh Tan Sri? Ya, PM adalah ketua kerajaan yang berjumpa teman dia di presiden, di peringkat presiden. Ya. Itu ialah kerajaan kepada kerajaan. Saya parlimen ke parlimen. Maknanya apa yang akan berlaku ialah perbincangan tentang polisi dan sebagainya itu akan dilakukan di peringkat atas. Ya. Kerajaan ke kerajaan. Tetapi sebagai parlimen ke parlimen ialah ini soal isu diplomatik. Isu percaya, confident, yakin bahawa kita nak meyakinkan dia bahawa kerajaan kita ini kerajaan yang keberterusan untuk menyokong polisi-polisi yang telah dibuat oleh pihak atasan. Jadi maknanya parlimen ini satu entiti yang melibatkan rakyat. Dan di dalam Parlimen Malaysia sudah tentu kita punya komponen-komponen parti dan juga sebahagian dari komponen itu ialah pemanggang. So dalam isu ini parlimen akan berbincang dengan parlimen. So mungkin ada isu-isu yang kita rasakan kita perkemaskan hubungan diplomatik kita, kita perkemaskan soal keyakinan. Ya. Sebab itu saya melihat perbincangan dengan Speaker Teo Jili dalam lawatan beliau yang lalu, beliau melihat bahawa dia mengatakanlah bahawa dia rasa selesa sangat dengan kita. Sebab kita punya sejarah yang panjang. 50 tahun, tahun depan kita akan merayakan 50 tahun hubungan diplomatik. Dan 10 tahun untuk hubungan 10 tahun strategi pembangunan politik dan juga lain-lain. Jadi maknanya dia melihat bahawa dalam keadaan yang begitu 50 tahun kita bertahan. Walaupun ada usaha-usaha untuk meretakkan hubungan itu, khusus dari Barat, tetapi kita mengambil tindakan bahawa kita berkecuali. Sebab kita negara kecil, kita negara trading nation yang berbaik dengan Eropah dan Amerika, kita juga berbaik dengan China. Jadi isu perbalahan di antara kuasa-kuasa besar kita tak campur dan kita juga konsisten untuk itu selama 50 tahun. So ini amat dihormati oleh China dan hubungan itu hendaklah perkemaskan oleh parlimen. Sebab saya rasa ini penting untuk memastikan kita juga harus berterusan supaya apa juga yang kita rancang ini tidak terbantut. Tan Sri, saya dapat memahami keperluan diplomasinya di peringkat Speaker Dewan Rakyat. Tapi saya juga tidak terlepas daripada melihat ada juga pandangan Tan Sri menyebutkan di petty politics ini masih berlaku. Ada juga yang menimbulkan terlalu rapat dengan China ini, apatah lagi yang bercakap ni adalah Speaker Dewan Rakyat, belahan kerajaan. Jadi ada yang menganggap bahawa kita terlalu expose, we are being exposing ourselves too much kepada satu bakal kuasa besar. Saya nak beri ruang ini untuk Tan Sri membidas. Gini ya, kita suka tak suka. Mau tak mau data menunjukkan bahawa abad ini abad Asia. Itu kita terima hakikat itu dulu. Suka tak suka, abad ini abad Asia. Dan di Asia ini yang paling ke depan sekarang ialah China. Next is India. Next is Indonesia. Dan baru ASEAN, combination. Now, kalau kita tidak mengambil position sekarang ini, kita adalah negara yang kecil. 32 juta jiwa, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita harus ada strategi bagaimanakah meletakkan kedudukan kita dalam keadaan kita berbanding dengan China 1.4 billion ataupun dengan India yang over 1 billion ataupun dengan Indonesia yang 270 million. So kita kena berkemaslah. Bermakna pemikiran kita harus jitu supaya kita tidak tertinggal. Sebab itu satu lagi yang saya nak sebutkan, di China ada hampir 70 juta Muslim yang saya difahamkan amat kedudukan ekonominya semua amat stabil dan amat jitu. Jadi kenapa kita harus melihat China itu sebagai sudut negatif, ancaman? Apakah kita tidak boleh belajar daripada Muslim China, Muslim di sana? Sebab itu saya di antara program juga akan melihat
dan juga berjumpa dengan pimpinan Muslim di sana untuk melihat bagaimana hubungan ini harus kita perkemaskan. Dia Cina, yes, but he's a Muslim. So kita bawa menunjukkan kepada negara kita bahawa ada benda yang kita boleh belajar dari mereka, apatah lagi Islam datang jauh lebih awal ke sana daripada kita. Itu yang saya sebutkan. Baik, Tan Sri, kita berehat seketika dan kembali selepas ini masih bercakap bersama Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Teruskan kesian anda. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Dengan pelibatan semua sektor awam dan swasta, sasaran kita untuk membina 500,000 unit rumah mampu milik dalam RMK 12 yang masih di tahap yang lembap akan ditingkatkan. Sehingga akhir tahun 2022, hanya 108,373 unit rumah mampu milik telah dibina. Bagi memudahkan rakyat mempunyai tempat tinggal yang selamat dan desa, anjakan utama perumahan rakyat akan ditambah baik melalui peralihan daripada konsep pemilikan kepada konsep tempat tinggal. Maka skim sewa untuk beli akan diperluaskan bagi membolehkan lebih ramai kumpulan sasar dapat memiliki rumah. Inisiatif penyediaan tempat tinggal secara sewaan kepada golongan yang kurang berkemampuan di kawasan bandar utama yang telah dilaksanakan beberapa tempat seperti di Johor dan Selangor akan dipertingkatkan lagi. Ya, terima kasih atas kesediaan anda. Ini adalah Bicara Naratif. Saya menemani Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari Abdul, Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Kita bercakap dalam pusingan yang awal berkait tentang lawatan yang bakal dipimpin ketua delegasinya oleh Speaker Dewan Rakyat sendiri. Pertemuan di antara rakan sejawat di negara China, dan telah pun kita bicarakan tentang elemen strategiknya, termasuk juga menjawab pandangan yang sedikit politikal. Tapi saya ingin bawa bagi bahagian yang ini bercakap tentang, saya sebutkan tadi Tan Sri, saya kata jarang dengan Speaker Dewan Rakyat ini bercakap soal diplomasi. Jadi itu sesuatu yang sekurang-kurangnya pada hemat saya agak baru pendekatannya. Kerajaan perpaduan juga menjanjikan reformasi dan kita sedang menanti-nantikan, tetapi ada juga yang mengkritik bahawa perkembangan menuju ke arah reformasi yang lengkap itu telat, lambat. Bagaimana Tan Sri melihat elemen reformasi dalam konteks Parlimen Malaysia? Okey, bila kita sebut tentang reformasi di Parlimen ini, sudah tentu dia akan menggabungkan pemikiran kita apa yang telah berlaku dan apa yang sedang berlaku. Baru kita nak reform apa benda. Jadi ada beberapa perkara penting yang telah pun dibuat, kemudian saya enhancekan, memperkemaskan. Contohnya penumbuhan Special Select Committee. Ini telah pun diusahakan sebenarnya oleh Tan Sri Pendekar Amin Mulia itu. Cuma walaupun wujud, tetapi agak terhad bidang kuasa dia. Jadi bila sampai kepada saya meletakkan Special Select Committee ini kepada satu tahap yang agak dihormati bagi membantu kementerian-kementerian complementary sebut. Jadi dalam Select Committee ini ada 9 orang dan di dalam itu juga ada pembangkang. 6+3, 9. Jadi isunya gini, semua tugasan-tugasan kementerian itu di 29 kementerian kita ada sekarang ini kita pecahkan dan letakkan dalam 10
Special Select Committee itu. Maknanya sekarang isu-isu yang tidak sempat kita bicarakan dalam Dewan sebenarnya harus boleh dibincangkan dalam Select Committee. Ya. Dan dalam Select Committee itu pembangkang yang anggap dia pembangkang. Dia sebahagian daripada Select Committee. Dan apa juga isu yang nak bangkitkan, contoh pertanian. Sekarang ni isu contohnya kenaikan harga barang. Inflasi. Select Committee boleh bincang. Ataupun masalah kekurangan beras tempatan boleh bincang. Jadi isu-isu ini selepas dibincang, laporan akan dibuat, diletakkan di atas meja Dewan, kemudian bahas. Jadi saya rasa ini akan membantu sudah pasti kabinet ataupun memandu kabinet ke manakah ataupun apakah suara selain daripada kabinet yang menjadi eksekutif ini juga ada di parlimen yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua untuk mengembalikan Parliamentary Services Act yang memisahkan di antara kerajaan dan juga parlimen. Itu kita sedang usahakan. InsyaAllah saya sedang berusaha dan untuk itu saya dan Speaker Dewan Negara bersekali duduk untuk membincangkan apakah yang boleh kita lakukan untuk supaya Parliamentary Services Act ini dikembalikan kerana pemisahan itu penting. Perdana Menteri telah pun menyebut berkali-kali harus ada perpisahan supaya Parlimen tidak dilihat di bawah cengkaman eksekutif. Itu harus berlaku. Dan saya rasa insya-Allah saya mengharapkan dalam masa terdekat ini saya dapat laksanakan tugas itu. Di samping itu juga ada isu-isu lain seperti tengok sekarang ini saya telah pun ada kamar khas. Kamar khas ini satu masalah macam parlimen tapi saiznya lebih kecil. Dan sekarang untuk kali pertamanya saya membenarkan pembangkang ahli parlimen membangkang untuk preside, untuk mempengerusikan. Sebab saya terbuka, agak terbuka dan kita bagi ruang yang cukupnya. So untuk mereka merasakan mereka sebahagian daripada parlimen. Saya the moment itu saya katakan saya nak melihat saya sebagai seorang yang colourblind. Bagi saya the moment you menjadi ahli parlimen, bagi saya you bukan dari parti A, B, C. The moment you masuk dalam parlimen, anda ialah ahli parlimen yang saya harus memberikan penghormatan seadanya seperti orang-orang lain juga. Polisi kerajaan itu cerita lain. Ini tapi di mata saya anda mempunyai hak yang sama dalam parlimen. Kalau saya bagi 10 minit untuk kerajaan bercakap, you pun dapat 10 minit. Jadi di samping itu sudah tentu benda-benda yang lain ialah untuk saya melihat parlimen belia. Ini penting. Saudara, saya amat bimbang. Ini kebimbangan saya bahawa kita tidak di luar di sana masyarakat agak terpisah dengan apa yang berlaku dalam politik negara. Masalah seolah masyarakat rasa peranan masyarakat datang 5 tahun dan mengundi. Lepas tu dia hilang dari radar. Saya rasa tidak boleh. Pelibatan masyarakat secara berterusan ini penting. Apatah lagi mempersiapkan pimpinan masa depan kita. Kita tidak mempunyai platform yang agak jelas. Di sekolah rendah kita difahamkan cikgu-cikgu suruh belajar supaya dapat straight A's masuk ke good university. Di universiti pula profesor kata dapat straight A's, dapat kerja yang baik dan peluang yang baik. Tetapi momen mana yang kita ada supaya ada intervention mengatakan kita harus bersedia untuk menggabungkan tenaga supaya kita lahirkan satu kumpulan insan yang besar, anak muda untuk menjadi pemimpin kita yang baik. Pemimpin yang berilmu, berwawasan dan bercakap tentang nation building. Momen mana? Ini menjadi kebimbangan saya sekarang. Sebab itu saya apabila Kementerian Belia dan Sukan mengembalikan program Parlimen Belia kepada saya kata ya saya terima tanpa hesitation. Dan saya akan mulakan dengan Parlimen Belia ini. Sekarang kita ada 99 orang dan saya akan expandkan kepada 220 orang. Saya akan rombakkan the whole system. Saya nak pelibatan masyarakat supaya masyarakat sini memilih pemimpin muda yang dia nak. Sekarang 18, saya nak kembalikan, bukan nak kembalikan, saya nak mudakan lagi. Mungkin start dengan 16.
16 sampai 25 ini. Supaya mereka ini juga terlibat dalam pembangunan negara. Okey. Jadi kalau itu terjadi, maknanya kita akan ada incubator. Mana kita satu proses untuk melatih, mendedah dan meyakinkan mereka bahawa kamu harus menjadi pemimpin yang baik. Harus mempunyai sifat dan wadah yang baik dengan kamu menjadi pemimpin parlimen belia. Dengan harapan apabila kamu bersedia dan kamu matang, masuklah ke dalam arena ini dan terus menjadi pemimpin. Itu ialah impian saya. InsyaAllah saya akan mulakan tahun depan. Tan Sri, banyak soalan sudan saya ni selepas mendengar penjelasan Tan Sri. Tapi sementara kita bercakap soal parlimen belia ini, Tan Sri mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa akan, bukan setakat rombakan, Tan Sri menyebut bahawa akan membuat rombakan besar-besaran. Bila ada istilah besar-besaran tu, dia pemberat dia lain. saya ingin menggeledah elemen besar-besaran itu untuk membereskan kelemahan apa. Kerana kita tahu parlimen belia ini sudah ada. Apa yang cuba ditangani, diperkemaskan di bawah kepimpinan Tan Sri? Ada beberapa isu yang saya kira harus ditangani dengan pantas. Yang pertama sekali ialah besar-besaran tadi sistem pemilihan itu sendiri. Of course dia online dan sebagainya, tetapi masyarakat tidak kisah. Masyarakat ini anggap sebagai satu program kementerian belia yang budak-budak. Tetapi sebenarnya kalau kita letakkan program ini sebagai program masyarakat, masyarakat harus kita jemput untuk sama-sama berbincang dengan kita dan mengambil ingatan bahawa mereka ini ialah mereka yang kita akan push, tonjolkan untuk masa depan. Bila itu saya kata dari 16 lagi. Maknanya 16, 17, lepas itu dia boleh mengundi dah. Harus ingat, bukan saja dia boleh mengundi pada umur 18, dia juga boleh jadi wakil rakyat pada umur 18. Jadi untuk itu saya rasa persediaan harus ada. Yang kedua, sistem. Sistem yang ada ini seperti kita kata tadi, sistem yang agak eksklusif lah, yang tidak menyuruh. Jadi penglibatan masyarakat, sama ada masyarakat kampus atau masyarakat sekolah, tidak terlibat. Jadi sebab itu harus ada rombakan dan begitu juga beberapa isu yang besar lah. Saya tengok mungkin juga sistem parlimen kita sendiri, kita tak tahu. Harus saya besok saya akan bincang dengan kawan supaya melihat apa lagi yang boleh kita masukkan dalam ini supaya parlimen belia ini mendapat perhatian masyarakat. Dan saya nak bukan saja perhatian, ianya menjadi platform untuk kita persiapkan anak muda kita menjadi pemimpin masa depan kita. Yang tu yang paling penting. Agar ia bukan hanya menjadi satu pentas penampilan, tetapi pentas yang benar-benar substantif. Betul, substantif kepada sistem yang sedia ada. Betul. Dan saya nakkan supaya ianya menjadi satu platform yang ditaja oleh Parlimen Malaysia dah harus berkekalan untuk kita producekan future pemimpin. Bukan kementerian, tetapi Parlimen sendiri mengambil inisiatif untuk mewujudkan keadaan ini. Saya melihat itu sangat bersesuaian dengan semangat mendukung adanya nanti Parliamentary Service Act itu. Pembebasan ini, pemisahan kuasa maksud saya. Betul. Saya dapat melihat tadi banyak inisiatif reformasi Parlimen, tapi saya bangkitkan tadi banyak ini tidak segera dirasakan oleh rakyat. Jadi secepat mana? Kerana saya pernah menyebutkan bahawa PMQT itu adalah satu breakthrough misalnya. Satu keterbukaan yang sangat luar biasa. Tetapi rakyat tidak segera merasakan. Jadi soal sesegera mana impak daripada reformasi Parlimen ini dapat dirasakan kesannya oleh rakyat akan ditangani oleh Yang Berbagi Tan Sri, Yang Berhormat Tan Sri selepas kita berehat seketika. Malaysia menjadi peneraju dalam pasaran halal antarabangsa dengan nilai ekspor halal sebanyak 63.1 bilion ringgit pada tahun 2025. Tahap berikutnya menjadi peneraju pasaran halalan thayyiban. Kini telah diiktiraf sebagai pengeluar sijil
halal certification di peringkat antarabangsa. Justru keupayaan industri halalan thayyiban negara akan terus dikembangkan bersama dengan pensijilan. Ya, selamat kembali. Saya menemani Yang di-Pertua Dewan Rakyat Yang Berhormat Tan Sri Datuk Johari Abdul. Saya gantung satu soalan dari Tan Sri kerana Tan Sri menyebutkan banyak menyenaraikan proses reformasi parlimen yang sedang berlangsung dan yang bakal berlangsung. Sudah ada kamar khas yang sesekalinya dipengerusikan oleh pihak pembangkang, bahkan juga ada jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang diperkuasakan oleh Tan Sri. Saya bangkitkan PMQT, itu satu pendekatan politik yang menggambarkan keterbukaan, satu yang breakthrough. Ya. Tetapi rakyat, bahkan ada yang mengatakan reformati, tak merasakan proses-proses ini, termasuk dalam generasi muda. Sehingga ada yang mengatakan bahawa generasi muda sudah tercabut daripada akar kenegaraan, perlu di PLKN-kan semula kononnya. Dalam keadaan Tan Sri menyatakan tadi bahawa parlimen belia pun harus diperkasakan. Jadi secepat mana boleh kita rasakan kesan reformasi parlimen yang sedia ada dan yang bakal dilaksanakan nanti? Sebenarnya kalau kita melihat apa yang berlaku sekarang ini, bahawa setiap apa juga perubahan yang kita kena buat itu akan punya masa. Okay. Kita buat hari ini, tentulah besok tak akan dapat result. Ada masa dia, time frame dia. Jadi slowly but surely akan berlaku. Sebab itu di antara saya sebut tadi Saudara Said ialah bagaimana kita harus empower. The empowerment kepada youth kita ni, anak muda. Saya amat berminat sebab saya bekas pegawai kerajaan, pegawai PTD. Saya bekas pegawai pengarah Biro Tata Negara. So saya dapat merasai something is missing dalam alam anak-anak muda sekarang ni. Okay. Sebab itu baru-baru ini saya sebut tadi pasal PLKN tadi. Saya mendengar ada perbahasan yang berlaku dalam Dewan. Dan ramai yang amat mengeluh dan malah ada yang di parlimen yang datang berjumpa saya mengeluh hala tuju kan kononnya hala tuju anak muda ini tidak jelas sebab selepas kita perturunkan undi daripada 21 ke 18 kita tak sempat mengadakan program-program pendidikan politik dan pencerahan. Jadi mereka agak terbangun dan juga caught ya, apakah itu demokrasi? Sebab harus ingat, masa dia 16-17 kat sekolah, dia bercinta. Dia main tab, tiba-tiba 18 dia kena mengundi. Jadi soalnya, is it fair or not fair yang kita buat begitu? Baik, sekarang ini, sebab itu saya panggil, saya telah pun memanggil 28 agensi serentak memberikan feedback kepada saya. Okay. Apakah kalau kita kembalikan PLKN balik dalam format yang berbeza, contohnya sekarang ini lebih kepada ketenteraan, lebih kepada mengenali negara bangsa, lebih kepada mengenali kecintaan kepada negara, dan mendedahkan mereka kepada isu-isu yang tidak didedahkan di peringkat sekolah, yang missing di sekolah. Jadi banyak 28 agensi ini memberikan positif, amat positif. Dan kalau kita boleh pendekkan daripada 3 bulan kepada 45 hari contohnya. Kementerian Pertahanan contohnya, daripada kita outsourcekan camp ini, kita buat di camp-camp tentera yang betul. Yang dipacu oleh pegawai-pegawai tentera kita. Dan mengharap dan mereka dilatih supaya lebih memahami, lebih bersedia untuk menjadi wira kita kalau apa-apa terjadi kepada negara. Jadi saya juga telah berbincang dengan Chairman Select Committee on Defence dan beliau
amat setuju bahawa ini akan dibawa dalam Special Select Committee dan mereka akan sekali lagi melihat balik dan mereka akan mencadangkan supaya PLKN ini dilihat semula harus dikembalikan. Saya rasa ini di antara pembaharuan yang kita nak buat. Harus ingat, apa juga isunya saya akan throw balik ke Select Committee. Sebab mereka mempunyai dua divide, kerajaan dan pembangkang. Saya kata, ayuh, bincang. Kerana ini melibatkan negara, bukan parti mana-mana. Ini melibatkan negara. Apatah lagi, ini yang lebih besar ini, dalam keadaan apabila Indonesia contohnya berpindah dari Jakarta ke Nusantara. Jadi, bagaimana kedudukan kita sekarang ni? Nusantara akan naik maju. Bagaimana kita di antara East Malaysia, West Malaysia, Malaysia Timur dan Malaysia Barat ni dapat kita gabungkan kekuatan kita untuk sama-sama menyambut kehadiran Nusantara ini. Jadi ini isu-isu anak muda yang saya rasa memang harus dan wajib diberi perhatian supaya anak muda yang tersebut ini adalah anak muda berilmu, berwawasan, memahami kehendak masyarakat tempatan, di samping itu menerima elemen-elemen pembangunan yang akan terjadi. Suka tak suka, pembangunan akan terjadi, ekonomi akan berkembang, China, India, Indonesia, Vietnam, semua dia akan berkembang. Jadi di mana kedudukan anak muda ini? Jadi saya rasa anak muda harus mempunyai sifat sifat bersedia untuk menerima elemen-elemen ini. Dan ini saya rasa yang missing di peringkat sekolah, di peringkat universiti, yang akan ditampung oleh program-program yang saya sebut tadi. Tan Sri sudah menyebut kenyataan terbuka di sini bahawa Tan Sri kalau dalam bacaan politiknya kata pro PLKN. Jadi di situ sini akan kerana kita tahu PLKN itu pernah dilaksanakan, belanjanya tidak sedikit, ditiadakan atas alasan yang kita tahu, dan hari ini kita cuba untuk revive semula di dalam suasana senario hari ini. Tentu saja dia akan tetap dipolitikkan dalam perdebatan, walaupun Tan Sri menyebut akan dibawa kepada Select Committee nanti. Tapi saya kira harus dipertegaskan hujah yang saya melihat sendiri laporan ataupun yang diperbentangkan oleh satu unit dari Kementerian Pertahanan. Kita dah ada PLKN 1.0, 2.0 dan sekarang ni kalau dihidupkan balik kita jadi 3.0. Dua isu yang saya nak maklumkan di sini. Yang pertama, saya lihat kos yang terlibat setahun untuk melaksanakan 2.0 ialah 300 juta. Tetapi cadangan mereka sekarang ini kalau kita laksanakan cuma 80 juta. Daripada 300. Jadi saya terpegun. Saya kata ini boleh lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencadangkan supaya yang kita latih, yang kita persiapkan ini kalau boleh anak lelaki dahulu. Sebab yang akan menjadi yang sedang kita hadapi masalah sekarang ni ialah anak lelaki. Anak perempuan tak apa, kita minta duduk rumah dulu, tapi kita selesaikan yang anak perempuan ni, anak lelaki ni. Baik saja dia keluar sekolah, kita terus masukkan dia camp. Sebab apa? Sebab 67% saya difahamkan oleh Menteri Timbalan Perdana Menteri 1 tadi, di kolej-kolej universiti 67% dipenuhi oleh anak-anak perempuan. Isunya kenapa 67? Yang balance tu lah anak lelaki. Anak lelaki terlibat dalam dua kemungkinan. Yang pertama dalam gig ekonomi, menjadi rider dan sebagainya. Selepas dia dapat sehari RM100, dia tak nak pergi universiti dah. Itu. Yang pertama terlibat dalam masalah sosial yang lain. Jadi ini masalah real ni yang kita kena tangani dengan anak lelaki. Baik. Yang ketiganya ialah anak lelaki luar bandar. Ini yang saya rasa harus memberi prioriti. Kita mempunyai prioriti. Khususnya anak-anak yang harus didedahkan dengan peluang-peluang mereka. Dengan peluang-peluang yang ada di negara kita, yang somehow rather mereka juga tidak dapat maklumat, ataupun dia hidup dalam keadaan zon selesa. Dia miskin, tapi dia selesa di kampung-kampung. Dia relax, dia tak buat apa-apa, dia selesa. Jadi bagi saya, ini isu yang boleh kita debatkan. Mereka yang cemerlang dalam sekolah selepas keluar SPM, ayuh pergi ke universiti. Tetapi yang tidak cemerlang, kita mesti usahakan satu jenis bentuk paksaan untuk mereka pergi ke Tibet. Kita ada ratusan program-program Tibet, tetapi tidak mendapat sambutan. Kenapa? Zon selesa.
Ataupun dia kata kenapa dia harus pergi ke ikuti program Tibet sedangkan dia boleh dapat menjadi rider dapat RM1. Ya. Mentaliti ini akan membunuh peluang anak-anak muda kita masa depan. Jadi dengan adanya PKN ini proses untuk menghantar mereka ke Tibet ini kita organisekan perkataannya. Organisekan supaya you kena. You cuma ada pilihan saja. 2, 3, 4, 5 you nak pilih ke mana. Tetapi you tidak ada pilihan untuk tidak pergi. Okay. You mesti pergi. Dan saya yakin izin dalam perasaan ini harus dilakukan. Sebab kalau tidak saya rasa kita tidak berlaku adil pada mereka. Kerana mereka keluar-keluar jadi Grab driver dapat RM1 dan dia memang masa depan dia akan dikelaburi oleh immediate cash yang akhirnya tidak membantu dia masa depan. Itu yang saya rasa perlu mendapat sokongan supaya PKN ini dihidupkan balik. Saya juga pegang kepada kenyataan Tan Sri tadi bahawa akhirnya ini masih tetap akan dibawa kepada select committee. Certainly. Jadi ada saja ruang untuk kita memperdebatkan dan itu yang saya raikan. Tan Sri bercakap, saya sebut tadi bila Tan Sri bercakap soal reformasi parlimen ni, ada banyak soalan susulan saya. Dan berkait lebih spesifik yang perkembangan mutakhir tentang select committee ini adalah tentang memperdebatkan atau tidak DNAA Timbalan Perdana Menteri. Dan pelbagai isu dibangkitkan sehingga ada yang mengatakan bahawa Tan Sri sudah berjanji tapi tidak memberikan ruang untuk diperdebatkan. Jadi di mana letak duduknya select committee punya posisi? Kerana ada juga pandangan mengatakan bahawa apabila ia dibincangkan di peringkat select committee seperti parlimen pula mengganggu proses ataupun kebebasan mahkamah. Jadi di situ ada keserabutan di dalam hujah pelbagai pihak yang memberikan gambaran. Saya rasa ini kesempatan yang baik untuk Tan Sri memberi pencerahan. Okey, dia ada dua isu di sini. Isu pertama adalah interpretasi dan ada yang saya tahu 2-3 orang MP yang nakal yang persoalkan keputusan saya. Sebab yang sedang berlaku sekarang ni ialah sesi khas. Sesi khas yang terjatuh ke dalam peraturan mesyuarat 11.3. Sesi khas ini yang membuat keputusan agendanya ialah Perdana Menteri. Jadi agendanya satu saja. Kajian suara penggal. Soal penggal. Ini very clear. Dan lain-lain tidak ada, sebab itu kita tak ada sesi kuas, soalan jawab dan sebagainya. Jadi apa-apa juga yang kalau nak dimasukkan boleh dimasukkan dalam sesi yang betul, iaitu yang akan berlaku pada 9 bulan Oktober yang akan datang. Jadi saya sebut tak apa, saya akan benarkan. Tetapi selepas PM membentangkan dahulu. Jadi kita ada 6 hari mesyuarat. Jadi andaian dia ialah selepas dia PM jawab, dia nak terus. Saya kata kita ada 6 hari. Dan waktu itu, perbahasan itu, kamu nak bangkitkan soal DNA, carry on. Saya tidak akan kacau ganggu. Tapi haruslah mengikut peraturan-peraturan mesyuarat. Jadi ada yang menjerit, speaker tipu. Saya kata, adakah saya tipu? Sebab saya kata saya membenarkan. Dan sekarang pun terbukti, saya benarkan. Jadi soalnya interpretasi. Jadi saya kira tak apalah itu saya faham. Kamera on, waktu itu semua orang nak bercakap dan nak score point. Isu yang kedua ialah YB William, iaitu pengurusi kepada Special Select Committee Hak Asasi Manusia dan juga Pembaruan ini. Mengatakan dia telah membincang dengan di kalangan jawatankuasa dan mereka telah membuat keputusan dan dia buat press statement pun akan memanggil beberapa orang yang terlibat yang akan clearkan, to clear the air what's going on. Dan saya rasa di sinilah NGO yang tak puas hati dan sebagainya akan dipanggil untuk mendengar sebenarnya. Jadi itu bidang kuasa yang ada pada select committee ini. Saya rasa saya tidak campur. Akhirnya saya kata, you nak buat, okay, as long as ianya berlaku dalam bidang kuasa dan term of reference yang telah ditentukan. Dan akhirnya mereka akan menyediakan satu laporan. Apakah yang sedang berlaku. Dan mungkin laporan ini akan dipersembahkan ataupun dihidangkan dalam mesyuarat yang akan datang. Jadi untuk itu kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku dalam Special Select Committee yang akan bersidang mungkin dalam seminggu 2 lagi untuk isu ini. Jadi banyak perkara yang sebenarnya kita harus tunggu. Proses untuk berlangsung. Kita ialah logiknya
kan kita mengamalkan separation of power kan. Kita ada mahkamah, kita ada kabinet dan kita ada parlimen. Jadi mahkamah akan ada bidang kuasa mahkamah. Dalam kes ini mahkamah bila mahkamah tolak itu bidang kuasa dia. Begitu juga dengan parlimen, saya ada select committee yang bercadang untuk mendengar lanjut apa yang berlaku. Jadi kita biarlah masing-masing mainkan peranan masing-masing. Akhirnya menjurus kepada satu tujuan, mendapat kebenaran dan kemakmuran untuk semua. Saya ingat itu je tujuan. Tan Sri, saya tertarik tadi bila Tan Sri mengatakan bahawa tahu ada kamera jadi nak score point yang berkait juga tentang kualiti dan juga disiplin ahli parlimen kita. Kerana ada kenyataan Tan Sri, saya nak bangkitkan pusingan akan datang ni dua perkara. Satunya soal Tan Sri menyebutkan soal denda yang dikenakan kepada mereka yang mangkir, absent ahli parlimen dan juga mewajibkan semakan kesihatan ini. Ini akan kita tangani selepas kembali daripada berjeda seketika. InsyaAllah. Okey Malaysia. Anda bersedia? Ayo semua. Depan, belakang, jengkel, lompat, kiri, kanan, angkat, tolak, bawah dan atas. Teruskan. Cuk. Tarik nafas. Lepas. Sempena bulan Malaysia sihat sejahtera. Mulakan gerak sihat anda sekarang. Lebih aktif, Lebih hebat. Kerajaan bertekad untuk menambah baik mutu kesihatan. Kertas Putih Kesihatan yang telah dibentangkan di Dewan Yang Mulia pada 15 Jun lalu menyasarkan reformasi untuk dilaksanakan dalam tempoh 15 tahun melalui anjakan utama pengukuhan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Sebanyak 1,200 klinik daif di seluruh negara kena naik taraf untuk tempoh 2023 hingga 2025 bagi menjamin mutu perkhidmatan. Kerajaan bersetuju untuk menyegerakan projek naik taraf fasa pertama Hospital Sultan Aminah dengan anggaran kos sebanyak RM500 juta. Ya, banyak yang telah dibicarakan sedari awal tentang lawatan rasmi Speaker Dewan Rakyat ke negara China menjelang 22 September nanti. Dan juga kita belum bercakap soal beberapa proses reformasi yang harus kita nantikan kesannya kerana proses perubahan itu akan memerlukan masa. Sebuah pokok jati memerlukan masa untuk matang. Tapi di hujung-hujung tadi, apabila kita bercakap soal memperkasa parlimen dan peranan serta kapasiti ahlinya, saya bangkitkan beberapa perkara yang juga Tan Sri timbulkan. Satunya soal mereka yang mangkir, absent, harus dikenakan denda, dan juga soal kesihatan para ahli parlimen kita. Dan kita tahu perkembangan mutakhir ini. Saya pernah digambarkan Tan Sri, ada kawan-kawan yang dalam dewan tu dia kata, ada setengah tu dia kata dia seronok nak tanya soalan je. Jadi jawapan dia tak penting dah, dia dah keluar dewan dah pergi minum dekat kafe. Jadi ini antara tabiat. Saya kira Tan Sri sebagai speaker je. Is this parliamentarian? I mean, ini yang diharapkan oleh rakyat kepada kalangan wakil rakyat kita. Tapi seharusnya bukan hanya soal prosesnya direform, tetapi kualiti ahlinya juga perlu reform, Tan Sri. Sekarang ni trend. Saya sedang merhatikan ada ahli parlimen yang bawa gadget dia sendiri. Dia tahu media sosial. Media sosial. Dia nak akan berucap ataupun dia akan tanya soalan. So dia sibuklah menyediakan gadget dia dan sebagainya. Jadi bagi saya okeylah. Saya agak liberal ini. So nak pakai gadget okeylah. Dan saya tahu yang mereka ialah ahli politik yang perlu memaklumkan apa yang dia cakap dalam parlimen. Kadang-kadang dia takut tak sampai ataupun media RTM sensor. Jadi orang kawasan tak tahu adakah dia bercakap atau tidak.
Dan the worst part, kadang-kadang ni ialah selepas dia bertanya, berdegang, bila datang waktu menteri jawab, dia hilang. Macam sekarang ni, sekarang sedang masih ada? Ya, masih ada. Saya tahu yang itu saya bincang dengan menteri-menteri untuk mengelakkan kita buang masa. Mana-mana ahli parlimen yang bertanya soalan tapi tidak ada, maka menteri jawab, bagi jawapan bertulis pada dia. Dia tak payah jawab. Tapi kalau dia ada, jawab. Sebab it's not fair, tidak adil. Dia tanya tapi dia tak ada. Sedangkan dia tahu kita dah bagi senarai awal bahawa menteri ini akan jawab. Menteri ini, kan? Itu yang sedang berlaku lah. Dan isu yang kedua lah, saya lihat bahawa kadang-kadang ahli parlimen tidak buat persiapan yang cukup. Sebab harus diingat, you bangkit dan bangun bertanya soalan yang lebih, bukan nak kata intelektual lah, yang lebih kualiti, supaya bukan saja di-share oleh orang-orang di kawasan you, tetapi seluruh negara mendapat nikmat daripada soalan itu. Jadi kadang-kadang kita tengok, kita bincangkan satu rang undang-undang, dan saya tengok juga karakter, ada 3-4 orang yang dia tak baca, tapi dia pick up poin-poin kau ni dia tulis. Lepas tu dia bangun dan ulang benda yang sama. Saya ingat agak merugikan lah. Dan kan dia ada peluang berucap, dan dia harus tunjukkan yang dia ada originality. Kan? Daripada pick up orang punya poin, kemudian ulang poin yang sama. Yang bila you ulang poin yang sama, jawapan sama. Dia takkan ada dapat jawapan yang berbeza. Pakai soalan yang sama. Jadi untuk itu saya kira persediaan untuk ahli-ahli parlimen bertindak lebih berkualiti lah, saya ingat. Isu yang seterusnya ialah tentang absent, mangkir. Ini sebenarnya dibangkitkan oleh former speaker Datuk Arif dalam perbincangan saya dengan dia. Dia kata harus fikirkan satu penalti. Sebab dalam setiap sidang, 2 hari penting, iaitu hari Selasa dan hari Khamis. Hari Selasa di mana PM akan ada. Dan PM bagikan 30 minit masa dia. Dalam keadaan sibuk macam mana pun, dia akan ada daripada 10 hingga 10.30. Kan? Walaupun soalan-soalan akan, ahli parlimen akan bertanya 3 soalan. Tetapi soalan tambahan itu lazimnya saya benarkan. Saya benarkan. Jadi soalan-soalan tambahan itulah harus diambil kesempatan oleh ahli parlimen untuk bertanya benda-benda yang jitu, supaya kita mendapat hasil yang baik daripada mulut daripada menteri sendiri. Sebab bila dia bucak dalam parlimen, itu jadi polisi. Itu je, bukan dia tak boleh, kita bukan pick out tepi jalan. Ini dalam parlimen oleh Perdana Menteri sendiri. Yang keduanya lahir Khamis, itu Minister's Question Time, menteri sendiri, bukan Timbalan Menteri, menteri sendiri. Itu ialah momen yang harus digunakan. Yang ketiganya ialah dalam standing order kita 18.1. Ada isu-isu tempatan dan pentadbiran yang you kena ambil kesempatan. Saya tengok tidak ramai ahli parlimen yang mengambil kesempatan untuk bertanya di bawah 18.1. Sebab 18.1 ini boleh tanya apa-apa juga. Yang berhubung dengan kerajaan, pelaksana kerajaan agensi, ataupun tempatan isu tempatan. Dia lazimnya boleh kerana banyak soalan, dia tidak akan lepas dalam dewan main hall. Tapi saya akan beri peluang untuk pergi ke kamar khas. Di kamar khas itu you lebih personal. Sebab menteri ada, you ada. Jadi you baca apa you nak, menteri jawab, kemudian you boleh tanya satu soalan tambah. Jadi di situlah momen yang you boleh tanya lebih detail. Sebab dalam dewan habis sangat 10 minit, 15 minit, kadang terlalu banyak isu, kadang-kadang isu you tenggelam. Tapi di kamar khas isu yang timbul sebab 2 soalannya. Kan? Dan untuk satu hari 2 soalan dari satu ahli wakil rakyat untuk 2 orang. Maknanya you ada momen yang banyak untuk menteri bersama dengan you. Dan saya rasa ini yang saya dah beritahu banyak, dan saya tahu ahli parlimen yang tak tahu pun nak gunakan 18.1 walaupun berkali-kali. Kita kata ambil kesempatan. Kadang-kadang dia tak kisah sebab dia kadang mungkin juga dia rasa
Tak tahulah saya nak sebut. Saya pun nak sebut tak tahulah. Ya. Kita ada, saya bayangkan kalau kita bandingkan parlimen kita dengan parlimen yang mungkin lebih matang lah kita sebut. Nak sebut negara maju pun kadang-kadang macam juga. Apakah kita tidak ada, saya bayangkan, star rating ataupun indikasi tertentu untuk menentukan kualiti, bukan hanya soal proses, tetapi ahli yang berada dalam proses itu, Tan Sri? Ya, sebenarnya nampak macam ada keluhan sedikit. Sebabnya saya ginilah, saya tak mau jadi guru besar lah. Okey. Kan? Saya nak jadi pengadil. Tetapi ini yang saya usahakan supaya parlimen belia ni harus perlu ada perubahan. Kalau kita nak matang, kita tak boleh pokok ni dah pokok dah tua ni kita goncang mana pun buah dia macam itulah. Yang jatuh tu masam lah. Okay. Tapi kita harus tanam pokok barulah. Supaya buahnya lebih selektif. Lebih manis, tidak berulat dan sebagainya. Kalau nak tebang pokok ni jangan tebang, tapi nantilah kita tunggu pokok baru naik. Pokoknya harus ada perancangan. Sistem yang ada sekarang ni nampaknya tidak akan berubah. Melahirkan pemimpin yang tidak ada. Sistem yang ada sekarang tidak ada. Sebab tidak ada platform. Tidak ada. So harus ada pemikiran baru. Bagaimanakah melahirkan ahli parlimen yang lebih, nak kata wibawa, tidak, lebih responsif lah kepada keadaan. Saya teringat kepada ungkapan you deserve the leader that you choose. Jadi rakyat juga harus diasuh, dicerdaskan untuk menuntut agar ahli parlimen dan juga adun mereka merupakan mereka yang punya wibawa tertentu, Tan Sri. Ya, sebab itu saya melihat again di society kita, apa yang you harapkan daripada seorang wakil rakyat, khususnya ahli parlimen. Sebetulan saya pernah menjadi pemimpin parti, saya pernah jadi ahli parlimen, saya pernah jadi adun, saya pernah jadi ketua pembangkang, saya pernah jadi parlimen dan ketua whip. Jadi saya dah merasai semua. Pentadbir awam. Dah pentadbir awam sebagai pegawai PTD. Saya merasai semua. Tetapi kebimbangan saya ialah perwatakan dan gaya hidup dan cara MP bertindak, dia mengikut acuan yang telah pun dipersediakan oleh masyarakat tempatan. Apa dia? Maksudnya, walaupun kamu ahli parlimen, tapi kalau kenduri saya, you tak datang. Tak pergi, habis. Tak dapat undi. Mak saya meninggal, you tak datang. Ataupun adik saya sakit, you tak datang. Jadi akhirnya ahli parlimen tu terikat dengan kehendak masyarakat di bawah, dan dia sendiri tak ada masa untuk buat persediaan. Sebab apa? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 4 hari dia harus di sini. Habis saya Khamis, dia kena lompat balik ke kawasan. Kan? Waktu yang sama dia ada parti yang dia kena hazir, mesyuarat parti dan sebagainya. Jadi dia, isunya gini ya. Kalau you jadi menteri, worse. You juga menteri. Betul. Jadi saya dah fikir ni, berapa persen masa you letak untuk kementerian you. Kerana yang demand untuk lain itu sangat besar. Jadi harus ada satu pemikiran yang baru. Political education juga yang harus dimainkan oleh media. Ini yang saya kata, saya jemput universiti. Because di universiti lah tempat kita berbincang. Di universiti lah yang mempunyai kebebasan berbincang. Dan saya rasa di universiti harus memain peranan yang lebih betul. Tetapi medan pertempungan berlaku di universiti. Saya ingat harus ada forum-forum begini. Masyarakat harus dilibatkan, kita turun ke bawah untuk berbincang. Kalau tidak, saya takut kita akan berterusan begini dan sekurang-kurangnya Tan Sri, setahun lagi, kalaupun tidak lebih awal, datang lagi untuk kita menilai semula apa yang kita perdebatkan ini supaya ia boleh menjadi building block daripada kita sekadar sama-sama. Terima kasih kerana Presiden Tan Sri dan selamat berkunjung memimpin delegasi Malaysia dalam kalangan ahli parlimen ke China. Terima kasih kepada perhatian tuan-tuan berikan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam hibah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.